ketika. Okey. Kedalaman ketika ini berlaku apabila pada aliran ketika lompatan berlaku. Ketika berlakunya lompatan, maka berlakulah kedalaman ketika. So, ini adalah formula-formula dia. Ini yang pertama ialah untuk menentukan jenis aliran tu. Dia punya ketika dia tahap macam mana punya tahap ketika tu. Sama ada dia ni adalah sub ketika, ketika atau super ketika. So, dia punya formula dia ialah nombor Froude lah. Dia dipanggil nombor Froude. Okay, ini dia punya formula Froude. Ini yang kita belajar pada minggu lepas. Dan kita juga belajar tentang tenaga tentu. Tenaga tentu. Dan ada dua formula. Yang pertama formula total energy. Yang kedua ialah formula specific energy. Bezanya ialah total energy perlu ditambah dengan Z. Itu saja. Dan saya juga dah jawab apa itu Z. Z ni ialah jarak ketinggian longkang ni ataupun sungai berbanding dengan datum. So datum ni tak kisahlah. Datum ni mungkin daripada BM, TBM ataupun dia invert level ataupun dia adalah satu aras yang diratakan. Tak kisah apa pun. Okey. Ini persamaan yang sama juga. Saya tak suruh awak hafal lah. Saya cuma terangkan je. Y ni ialah tenaga keupayaan. Yang ni ialah tenaga kinetik. Okay. Selepas tu kita belajar pula tentang kadar alif per unit lebar. Apa itu kadar alif per unit lebar? Kenapa dia dipanggil kadar alif per unit lebar? Kan? Sebab kita dalam engineering, kita kena tahu berapa lebar. Kan? Tak kira lah kis longkang ke kis apa ke. Kan? Okey, tak apa. Ni ada yang kongsi-kongsi device ni, itu pun salah satu juga. Macam mana kalau share telefon kan, waktu pelayak aktif. So, saya sendiri pun petikai juga sebenarnya. Tapi tak boleh buat apa. Dia keputusan pihak atasan lah. Tak apalah. Awak jangan risaulah, saya akan cuba consider lah kan. Saya akan cuba consider. Cuma saya minta supaya awak cuba adakan lah. Cuba adakan internet ke apa ke masalah ni. Ini ni kalau masuk, kalau orang viral ni, marah orang ni. Mana pula saya kena mouse. Ini kalau orang viral kat netizen marah ni. Tapi politeknik ni dia baik, awak jangan risau lah. Politeknik dia akan cuba consider. Ada yang tak ada internet, kita faham. Internet bukan murah tu. Internet mahal. Dan kita bukan semua orang kaya. Ada di kalangan kita yang tak berapa kaya. Ada yang datang daripada keluarga yang sederhana. So, kena ada budi bicara lah. Awak jangan risau lah. Saya akan cuba nak bantu. Tak elak-elak nak macam mana kan. Tapi awak kena cuba jugalah untuk dapatkan telefon ke internet ke telefon rasa semua ada. Tapi biasalah, dia orang atasan kadang-kadang dia tak fikir kan. Biasalah awak kerja nanti orang atasan awak kadang-kadang tak fikir. Dia fikir kita semua macam dia. Dan dia tak menjiwai. Dan ada orang rekod lah. Bahaya tu, saya baru tengah mengumpat awak rekod pula. So tak apalah, maksud saya awak cuba juga. Saya pun akan bantu. Dan awak jangan risau lah. Saya akan bantu kat awak. Tak adalah kita nak rinci sangat. Dan masalah server kan awak macam mana kalau masalah server. Ya, tapi jangan awak jadikan server ni alasan. Janganlah, sebab kita nak berjaya ni kalau boleh kita kurangkan alasan. Ya, kita ni cerita kita sekarang kita nak berjaya. Orang yang dapat kurangkan alasan diri dia boleh berjaya. Tapi kalau dia banyak alasan, dia nak buat apa pun tak boleh. Ya, dia dibelenggu oleh alasan-alasan dalam diri dia.
So jangan risaulah. Apa pun beritahu. Jangan senyap je tiba-tiba pada hari kejadian awak tak datang. Tak beritahu saya, janganlah. Kena beritahu lah kan. Beritahu ada masalah server. Pengawas dia, lecturer dia pun bukan orang lain. Lecturer awak juga. Memahami awak, jangan risau. Okey, kenapa dia disebut kadar alif per unit lebar? Sebab kita tahu lebar ni sebelum ni, apa saja yang kita buat sebelum ni, tak kira lah longkang ke apa ke, misal kata ni longkang, misal katalah ni longkang. Longkang ni, saya buat bentuk longkang lah, nampak macam longkang sikit. Macam ni lah. Ni longkang. Okay, ni longkang. Biasanya apabila kita design longkang, kita akan assume longkang ni penuh lah. Kita tak adalah nak assume longkang ni separuh. Kita assume dia dalam keadaan penuh. So awak belajar sebelum ni, macam-macam awak belajar kan. Pada dinding dia awak belajar. Tapi biasa longkang kita tak design lah dinding dia tu. Kecuali pis empangan apa semua, kita ambil kira faktor hydrostatic force. Longkang ni biasanya kita tak kira lah. Kecuali longkang yang besar. Longkang yang besar kita akan kira dia punya daya hydrostatic dia dan sebagainya. So wujudlah daya-daya hydrostatic force. Betul tak? Awak ni semua ni satu rumah ke? Boleh pakai ramai-ramai. Tak apalah satu rumah. Okey. So sebelum ni kita ambil kira lah faktor hydrostatic force. Tapi apa yang kita ambil kira sebelum ni adalah kita assume pada satu titik. Kan? Contohnya ada air kat sini. Sini ni ada air. Dalam longkang kan mesti ada air kan. Okay. Kat sini ni ada air, saya kata. So kita akan assume pada satu titik. Okay. Kat sini ada air. So kita tak ambil kira lah perlebar dia dan sebagainya kan. Kita kira dia pada satu titik. So pada satu titik ni dia banyak takrifan. Kalau awak belajar tentang hukum beban, ya, awak belajar tentang load, satu titik tu ialah 1 mm kuasa 2 atau 1 mm persegi. Satu titik tu adalah 1 mm. Dia satu unit yang paling kecil dari unit SI ialah 1 mm lah. Ada lagi tapi kita dengan pandangan mata kita nampak 1 mm. Dan dia ada lagi nanometer macam-macam lah ada, tapi kita abaikan itu. 1 mm persegi, kecil. Itu satu titik. Tetapi ada juga kes yang mana apabila dia kata pada satu titik tu ialah 1 meter persegi. Boleh juga, sebab dia satu juga meter persegi. Tetapi itu semua tak tepat. Yang tepatnya apabila kita kira dia per unit lebar. Kalau awak terlibat dengan longkang, misal kata ni longkang, ataupun longkang biasa kita tak kira lah berapa dia punya lateral force dia atau hydrostatic force dia. Kat sini kita tak kira lah longkang lah biasanya. Kecuali macam tembok penahan. Tembok penahan banjir. Tembok penahan banjir. Misal kata ni sungai. Ni adalah tembok penahan banjir. Kita panggil retaining wall. Retaining wall, tembok penahan. Di mana kalau awak tengok dalam projek, government punya projek, kadang-kadang dia jarak dia sampai berbelas-belas meter, berbelas-belas kilometer. Mungkin 10 kilometer, 15 kilometer, jauh punya. So, sebagai seorang jurutera, apabila kita nak reka bentuk, adakah kita reka bentuk, misal kata jarak longkang ni, kan, jarak dia ialah 10 km misal kata. 10 km adalah 10,000 meter. Kan? 10 km adalah 10,000 meter lah. Kan? Okay, 10 km ialah 10,000
meter. Biasa kita akan pakai unit meter untuk kita design. Tapi kalau betul-betul belajar design memang tak pakai unit meter, dia pakai milimeter. Dah saya cakap tadi. Okey, tapi tak apa, kita pakai meter. Kita pakai meter sebab kita dalam fluid memang kita pakai meter lah. Kebanyakannya paling rendah pakai meter. 10,000 meter. 10,000 meter, adakah kalau kita nak tentukan kadar alif per unit lebar per unit 10,000 meter? Atau kita nak tentukan daya, kita daya dia untuk 10 km direct? Tak. Ini yang beza-beza dia dari segi reka bentuk. Okay, dia punya design dia tengok pada cost projek. Kadang-kadang projek tu kan, dia just 500 meter saja. For every 500 meter dia design. 500 meter tu jauh tu. Kalau 1 km pun panjang nak design. So, dia bergantung kepada cost projek. Okay, dia tak decide lah. Dia dan juga bergantung kepada keadaan muka bumi. Keadaan muka bumi dia. Maknanya dia tak adalah kata mesti awak design for every 1 km, satu design, lepas tu design lagi, tak. Kan? Ataupun awak tengok titik mana yang paling kritikal sekali, awak ambil yang kat situ, yang lain semua awak apply sama je. Ada juga engineer buat macam tu. So, design ni depend on engineer dan engineer tu akan merujuk kepada cost. Apa akan jadi kalau kita design dia untuk 1 km ataupun kita design setiap satu untuk 500 meter? Apa beza dia? Jadi kalau kita design untuk 500 meter, longkang ni kan, misal katalah kita akan design dia for every 500 meter kan, yang ni pun kat sini pun akan 500 meter juga. So sama tak dengan kita design dia 1 km, yang kat sini ialah 1 km, maknanya 1000 meter lah. Tak sama lah kan. So mana yang lebih jimat? Yang lagi besar ni lagi jimat. Sebab kalau dia lagi kecil, dia akan melibatkan lebih banyak lapping dan sebagainya. Besi tu dia akan lapping besi 40D kan, dia akan lapping besi dan akan menyebabkan lebih banyak penggunaan besi lah dalam reka bentuk. So kalau tanya yang mana lebih secure, yang lebih kecil lebih secure. Dari segi safety factor dia lebih tinggi yang kecil berbanding dengan yang besar. Kalau awak design tu 10 km dia tak secure lah, dia lagi tak secure. Ataupun for every 2 km ke dia lagi tak secure. Tapi dia cost dia lagi rendah berbanding dengan yang lagi inilah lagi kecil. Okey, maknanya lagi kecil awak design lagi besar lah cost dia berbanding dengan yang lagi besar awak design lagi kecil cost dia. So ini yang dikatakan over design. Kadang-kadang pihak pemaju dia akan tengok kan, pihak DKR dia kalau tembok penahan banjir ni dia di bawah Jabatan Parit Saliran DID, bagi DID dia. Di bawah Jabatan Parit Saliran ni dia akan check. Dia akan tengok, dia pun ada engineer dia kan. So konsultan pun ada engineer. So konsultan design dia akan check. Dia takut berlaku over design. So kat mana boleh reduce dia akan reduce. Tapi biasa government punya projek ni memang dia akan safety factor dia agak tinggi. Sebab dia tak kira keuntungan. Projek government ni dia tak kira keuntungan. Dia kira memberi selamat lah untuk penduduk di sekitar. Okay? Contohnya tembok penahan banjir. Sebab sekarang ni banyak banjir kilat berlaku disebabkan oleh fenomena air pasang besar. Sebab tu awak tengok kadang-kadang tempat tu memang daripada mak awak cerita, rumah kita dulu selalu banjir. Tapi sekarang ni dah lama tak banjir. Sebab apa? Sebab kerajaan dah adakan tembok penahan banjir ataupun mungkin adanya kolam takungan banjir. So air banjir dapat disecas keluar daripada kawasan tu. So menyebabkan kawasan tu dia tak ada banjir kan. So itu adalah di antara langkah-langkah yang dibuat oleh kerajaan lah. Kita kena puji juga kerajaan kan. Takkan nak kutuk je, yang mana baik kita puji. Lebih-lebih lagi kita sebagai veteran awal, kita akan terlibat dengan banyak projek-projek kerajaan. Kita akan tahulah. Sebenarnya dah banyaklah yang kerajaan buat sejak daripada merdeka. Itu sebab kita nampak pembangunan tu banyak kan.
So itulah dia di antara reka bentuk. Kalau awak terlibat dengan projek private, mungkin projek private lah. Contohnya dia buat slope punya retaining wall untuk slope kawasan cerun bangunan. Dia akan design dia kadang-kadang lebih besar lah sebab dia nak cut cost. Dia nak kurangkan cost sebab private punya projek dia pentingkan keuntungan. Government punya projek dia lebih pentingkan keselamatan. Itu kat situ kena tengok. Dan dia juga dipengaruhi oleh area. Maksud dia tak semestinya ada yang dia design 5 meter, ada yang 1 kilometer, ada yang pergi sampai mungkin dia akan pergi sampai 2 kilometer, 3 kilometer dan sebagainya. Nak boleh sampai 10 kilometer kan. Tak adalah sebanyak tu sebenarnya. Standard dia dalam paling tinggi pun saya pernah jumpa dalam 500 ke 200 meter saja kan. Sebab dia bergantung kepada kawasan. Okey. Bergantung kawasan yang macam mana? Saya tunjuk kepada awak. Di antara tembok penahan banjir, saya pernah terlibatlah dengan satu job. Ada 2 job yang terlibat, satu lagi gabion, dia pasang gabion. Yang kedua retaining wall, yang gabion ni malah nak cerita sebab dia just pemasangan gabion ni. Kan. Gabion tahu apa gabion? Dia bukan tembok penahan banjir lah, tapi dia sebab dia nak elak daripada berlaku hakisan di sungai. Jadi kita pasang gabion dekat dengan sungai. Dia sebagai slope punya stabilization. Dan itu saya pernah terlibat lah zaman muda saya dulu. Di kawasan Sungai Lembing. Okey, iaitu di Kuantan lah. Masa tu saya bekerja di Kuantan lah. Dan saya terlibat dengan projek retaining wall lah, tembok penahan banjir, iaitu di kawasan Sungai Sak. Dekat dengan kawasan Pematang Badak. Ni dia Sungai Sak kat sini. Sebabnya kawasan ni dulu selalu banjir. Kawasan ni dulu selalu banjir, iaitu kawasan Kirang ni. Saya pernah lupa kat mana. Ni perkampungan Sungai Sak. Betul lah. Okey. Perkampungan Sungai Sak, Pematang Badak. Okey. Dekat area sini kita pernah pasang. So dia kena tengok keadaan permukaan dia lah. Kan? Macam ni. So dia tak semestinya. Jadi kita kena tengoklah jarak ni berapa, sini berapa kan. Kita kena tengok. Jadi barulah kita boleh tahu. Dan pihak engineer pun akan design lah. Kan? So tujuan dia ialah supaya tak berlaku banjir lah kawasan ni. So apabila air tinggi, air laut akan tolak kan. Bila air laut akan tolak pun, kawasan ni tak akan banjir sebab adanya tembok penahan. Kan? Dan satu lagi saya pernah terlibat dengan projek di area Sungai Lembing. Ni area Sungai Lembing. Tak ada jalan lah. Ini pemasangan gabion. Ingat saya kat mana. Tapi area sini lah. Sampai pedalaman. Okey. So kita sambung. Seterusnya ialah critical depth. Critical depth. Cepat betul masa berlalu lah. Betul action belum ni. Okey. Kedalaman kritikal. Apabila wujudnya aliran kritikal, maka wujud jugalah kedalaman kritikal. Okay. So macam mana kita nak tahu kedalaman kritikal dia berapa? Iaitu formula.
Ya, formula. Ini formula dia. Okey, ini adalah formula untuk menentukan kedalaman ketika. YC. YC stand for critical depth. Q ialah kadar alir unit lebar, G adalah percutan graviti. Ini je formula dia. Very simple formula. Ini semua tak penting, hanya teori saja. Apabila wujud critical depth, maka hal laju yang berada aliran pada critical depth tu dipanggil sebagai hal laju kritikal ataupun critical velocity. Critical velocity. So, apa formula dia? Formula dia ialah ni sama critical depth. Ni kadar alir per unit lebar. Formula dia ialah ni dia. YC sama dengan G darab YC. BC sama dengan G darab YC punca kuasa 2 ganda. Okay, so formula-formula ni awak kena ingat lah. Dia soalan ni dia satu soalan tapi dia ada pecahan-pecahan dia. So dia suruh awak kira berapa critical depth, dia suruh awak kira berapa critical velocity. So ini adalah formula dia. Sama je, cuma yang ni G darab YC. Yang ni dapat YC, maka awak dapatlah BC. Okey. Seterusnya minimum specific gravity in item of critical depth. Iaitu kita nak kira pula dia punya minimum specific gravity. Sebelum ni kita dah belajar lah. Total specific gravity. Okey, sekarang minimum. Ya. Specific gravity energy in the critical depth. Okay. So, formula dia, ni dia salah satu lah. Formula dia. Cik. Dia, formula ni pun sama boleh pakai. Hello. Okay, tapi kita pakai ni lah. Cik. Iaitu tenaga, semasa critical depth tu berlaku, tenaga energi berlaku, tenaga energi dia, spesifik energi dia pada kadar yang paling minimum. Itu maksud dia. Sebab tu dia pakai E minimum. So, bila dalam soalan dia suruh awak kirakan minimum specific energy, maka awak kena tahu bahawa itu adalah tenaga tentu pada critical depth. Awak kena faham itu. So, ini formula dia. Q kuasa 2 bahagi dengan 2G, YC kuasa 2. YC tambah dengan yang ni lah. So, ini formula dia. Nak laju sikit masa dah nak habis. Dan formula lain dia, ini dia. Banyak pula kan. Formula je. Kan saya daripada awal semester saya dah cakap. Chapter 5 ni paling banyak. Ini samalah. Ini sama. Kan. Ini sama. Kan. Ni. Sama je. Yang ni formula terbitan juga. So awak hafal lah. Kena hafal lah kan. Macam mana awak nak tengok nota apa semua. Sebab dah masa pub nanti tak boleh meniru kan, dia cerita tengok jawab. Jadi awak kena hafal lah kalau macam tu. Sebelum ni penilaian alternatif 2 hari 48 jam. Student siap dapat soalan tidur dulu student. Dah dapat soalan tidur dulu. Baca je soalan, tidur dulu. Petang buat, malam sekarang baru buat, tak ada masalah 2 hari. Sekarang ni 2 jam, 3 jam. 2 jam je sebenarnya, tapi 3 jam tu termasuk briefing. Ya. So awak kena tahulah nota-nota saya bagi ni semua ni. Kalau boleh awak print lah, tak nak pun tak apa, simpan dalam telefon kan. Okey, 3 YC kuasa 2 ni formula paling simple lah. Maknanya awak dapat je YC, awak boleh kira macam-macam. Boleh kira velocity dan awak boleh kira tenaga minimum dia. Okey, 12.46. Seterusnya, kita tengok satu solution. Cepat pula masa hari ni sebab kelas sejam macam ni. Find the specific gravity of flowing water. Okey, dia sudah dapatkan tenaga tentu aliran air yang melalui
terusan berbentuk segi empat dengan kedalaman dengan lebar 5 meter apabila kadar alih dia ialah 10 meter padu per second dan kedalaman air ialah 3 meter. Ini adalah lebar saluran, ini adalah kedalaman air 3 meter. Okey, so ni adalah kadar alih. Awak tengok istilah dia pakai. Kadang-kadang awak jumpa istilah dia pakai discharge. Kadang-kadang flow rate, kadang-kadang quantity of water dia pakai kan. So apa saja istilah dia pakai tak kisahlah. Yang penting awak kena tahu kat sini apabila dia bagi dia unit meter padu per second, maka awak ketahuilah yang dimaksudkan dia ialah kadar alih. Okey, sebab tu dalam engineering unit-unit tu penting. Kalau awak buat calculation, awak tak tulis unit, salah. Kita memang daripada sekolah lagi diajar untuk nyatakan unit. Sebab tu bila cikgu tanya awak sekolah dulu, berat awak berapa? Awak akan jawab 50 kilogram cikgu. Kilogram. Kan, 50 kilogram. So, awak beritahu dalam bentuk unit. Kan, sekolah rendah cikgu tanya berapa berat? Berat saya 35 kilogram cikgu. So tahulah bukan 35 pound. So kena nyatakan unit. Okey. Tenaga unit yang biasa kita pakai adalah unit meter lah. Tenaga biasa kita pakai unit meter. Kalau kerja adalah unit joule. Okey. Masa mencemburi kita jawab satu soalan lah. Satu soalan ni kita jawab. So, mula-mula sekali awak senaraikan apa maklumat yang diberi. Yang pertama B, saya dah jawab iaitu lebar kita pakai B, kadar alih kita pakai Q, kedalaman kita pakai Y. Kalau awak nak pakai D pun boleh, bukan tak boleh. Tak ada masalah. Okey. Dan apabila dia tanya kita dapatkan spesifik energi, tenaga tentu, so kita nyatakan tenaga tentu. Ini adalah formula tenaga tentu. Kan? Ini formula tenaga tentu. So kat mana nak ambil formula dia? Yang kita belajar itulah. Ini dia. Spesifik energi V kuasa 2 bahagi 2G. Kalau tengok sini sama tak? V kuasa 2 bahagi 2G. Ini juga formula tenaga tentu. So daripada formula ni, maklumat apa yang tak ada? Y ada. V tak ada. So apabila V tak ada, kita kena dapatkan V lah. G ni nilai constant 9881. So kita kena dapatkan nilai V. So V ni formula dia ialah formula yang saya hafal daripada zaman saya belajar lagi, iaitu Q sama dengan AV. Awak pun boleh hafal lah formula ni. Sebab senang ingat kan, Q sama dengan AV. So apabila kita nak V sama juga Q bahagi dengan A. Ni yang jadi Q bagi A ni. A area ialah lebar darab kedalaman. Dapat area Q 10 diberi. So dapatlah 2/3 ataupun awak bolehlah buat kat sini 1.5 sama lah kan. 1.5 pula. 2/3 sama dengan patutlah 2/3 ni sama dengan 0. Payahlah, pakai 23 lah. Saya boleh juga kalau awak nak buat, tak kisahlah. Cuma dia punya point tu banyak. Jadi kenapa dia pakai 2/3 ni supaya maklumat, supaya nilai yang kita dapat tu lebih tepat, jawapan dia lebih tepat. Tu yang dia ambil 2/3 tu. Okey, tak percaya awak akan tengok. Contoh dia, awak kira awak guna calculator. Awak buat sini 2 bahagi 3. So jawapan dia ialah 0.6667. So awak nak ambil berapa? 3 tipulan dia akan jadi 0.667. Ada setengah pakai 2 tipulan dia akan jadi 0.67.
So dia akan bagi jawapan yang berbeza-beza lah. Jadi untuk dapat jawapan yang paling tepat, dia tu pakai 2/3. Itu yang paling tepat lah. Jadi kuasa 2 kan dia bagi dengan 2G tambah dengan 3. So dapatlah spesifik energi dia ialah 3.0226. Okay, kalau tak percaya awak boleh tengok ni. Kalau kita ambil misal kata 2.0.67. Okay. Kita ambil okay. 0.67 kalau kita ambil kuasa 2 kan dia akan jadi 0.4489 bagi 2 bagi dengan 9.81 dan tambah dengan 3, dia akan bagi jawapan dia ialah 3.0228. Dan kalau kita nak ambil kat sini, kita akan ambil 3.0229 ataupun kita ambil 3 titik puluhan, dia akan jadi 3.023. Yang ni kalau ambil titik puluhan sama juga 3.023. Ambil 4 titik puluhan je, dia akan beza. Sebab sini akan jadi 3.0226, sini akan jadi 3.0229. So 6 dengan 9 tu jauh lah beza dia. Sebab bunda yang ni 7 jadi 9, 8 jadi 9. Degree ambil 4 titik puluhan. Diploma biasanya ambil 3 titik puluhan. So kalau awak tanya, cik nak pakai berapa titik puluhan? Jawapan dia ialah 3 titik puluhan. Sebab kita di peringkat diploma. Bukan 2 di sekolah menengah. Ataupun STPM pakai 2 kan. Diploma pakai 3 titik puluhan. Maknanya dia lagi tepat lah. PhD berapa 7 dia tadi. Okey, so dapatlah jawapan dia. Ni adalah jawapan dia. Simple, tapi soalan tu tak adalah macam ni dalam final. Soalan dalam final tu dia lagi susah lah kan. Soalan part chapter 5 sebenarnya tak masuk, tapi ada juga yang masuk disebabkan tak silap saya hydraulic jump. Tapi dalam hydraulic jump benda-benda ni ada juga. So tak silap saya markah 15 markah. So soalan yang agak calculation dia agak panjang. So saya rasa mungkin kuliah kita mungkin minggu depan dah habis kuliah. Dan lepas tu mungkin ada 2 minggu sebelum final tu. Masa tu mungkin kita akan ada presentation dan ada juga apa nama ni, saya akan bincang soalan-soalan part lah. Bukan soalan part yang awak nak jawab nanti, tapi soalan-soalan lain lah. Maksudnya soalan final. Okay, kita akan bincang supaya awak jadi lebih faham. InsyaAllah kita boleh habis minggu depan. Ya. Tak banyak pun sebenarnya, tapi sebab saya tak boleh laju. Okey, ada apa-apa nak tanya sebelum kita end live? Ada nak tanya tak? Tak ada? Satu dah, kalau tak ada, okeylah, itu sajalah. Cukuplah kelas kita untuk hari ni. So, Cik. Kau ada nak tanya? Cik, dengar suara tak, Cik? Dengar ke? Dengar macam semut-semut je. Okay. Tadi saya panggil Cik tak dengar. Okey, itu saja. Terima kasih